Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini merupakan PDPR bagi subjek sains dan kita akan masuk ke satu tajuk baru yang dikenali sebagai mikroorganisma. Jadi, apakah itu mikroorganisma? Mikroorganisma ini merupakan hidupan seni yang kita tak nampak dengan mata kasar. Mikro itu sendiri, nama mikro itu sendiri memberi maksud sesuatu yang sangat halus, sangat kecil dan tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi, macam mana kita nak tengok mikroorganisma ni? Kita hanya boleh lihat mikroorganisma ini dengan satu bantuan teknologi yang dikenali sebagai mikroskop. Okey, dan kita ada beberapa jenis mikroorganisma yang kita akan pelajari untuk tahun 6 dan kita akan pergi ke satu persatu supaya awak lebih faham dan tahu setiap fungsi bagi mikroorganisma tersebut. Okey, yang pertama adalah fungi. Okey, fungi ini ada beberapa contoh yang awak perlu tahu. Yang pertama adalah kulat. Kulat ini terdapat pada roti. Okey, contohnya roti tu dah sampai ke dia punya expiry date. Jadi awak tengok dia punya roti tu dah ada tumpuk-tumpuk hitam, tumpuk-tumpuk putih. Okey, itu menandakan roti tu tidak boleh makan. Kerana apa? Kerana ianya sudah berkulat. Dah ada kulat tumbuh dekat situ. Okey. Dan yang kedua adalah yeast. Okey, yeast ini banyak digunakan di dalam pembuatan makanan seperti roti yang gebu-gebu tu dan juga donat. Okey. Satu lagi adalah penicillium. Okey, penicillium ini dia menghasilkan sesuatu yang dinamakan sebagai penicillin. Okey. Penicillin ini digunakan dalam bidang perubatan yang digunakan sebagai antibiotik. Okey, nampak tak? Sekecil-kecil organisma, okey, dia memberi manfaat kepada manusia. Okey, yang seterusnya adalah muka. Muka ini dia terdapat pada permukaan daun dan permukaan bahan-bahan yang reput. Okey. Seterusnya adalah protozoa. Protozoa ini habitatnya adalah di kawasan perairan. Okey, di kawasan yang berair. Jadi contohnya adalah kawasan kolam, tasik dan sungai. Apakah fungsi paramecium dengan amoeba ini dekat dalam habitat tersebut? Okey, contohnya paramecium. Paramecium ini dia makan bakteria, Dia makan bakteria dan dia makan alga. Jadi apabila dia makan bakteria dan dia makan alga, dia dapat kontrol bilangan bakteria dan bilangan alga dalam ekosistem air tersebut. Okey, yang saya tunjukkan pada awak gambar amoeba dan paramecium ini adalah hasil daripada lensa mikroskop Dan amoeba ini fungsinya dalam habitat perairan adalah dia ni makan bahan-bahan yang reput dan dia juga merupakan sumber makanan kepada haiwan-haiwan lain. Okey. Jadi yang kedua adalah protozoa. Ingat, protozoa ada dua contoh iaitu paramecium dan amoeba. Yang ketiga adalah mikroorganisma yang dikenali sebagai alga. Okey, alga ini dia mempunyai sifat tumbuhan. Kenapa dia ada sifat tumbuhan? Kerana dia membuat makanannya sendiri. Okey, jika anda masih ingat anak-anak masih ingat pada tahun 5 kita ada belajar proses apa yang tumbuhan membuat makanannya sendiri, iaitu proses fotosintesis. Jadi fotosintesis ini dia akan menghasilkan oksigen. Jadi contoh alga adalah Spirogyra dan Phytoplankton. Okey, apabila dia melakukan fotosintesis, dia akan menghasilkan oksigen. Jadi inilah fungsi alga. Dia menghasilkan oksigen di mana dia membantu penghasilan oksigen di dalam air. Okey, dan seterusnya kita ada bakteria. Okey, bakteria ini dia wujud dalam pelbagai saiz. Dia ada pelbagai saiz, dia ada macam-macam warna dan dia ada pelbagai bentuk. Ada yang saiz besar, saiz kecil, bentuk rod dan sebagainya lah. Jadi
bakteria ini bukan semua bakteria adalah bakteria yang jahat, ada bakteria yang baik yang memberi manfaat kepada manusia. Okey, sebagai contoh, bakteria yang pertama adalah E. coli. E. coli ini merupakan satu bakteria baik yang dekat dalam usus kita. Okey, dan Salmonella. Salmonella ni biasanya dia terdapat pada makanan-makanan yang tercemar. Okey, apabila awak mengalami cirit-cirit, sakit perut, keracunan makanan, biasanya disebabkan oleh bakteria Salmonella. Sama juga dengan Bacillus. Bacillus ini dia ada spesies Bacillus yang baik, ada spesies Bacillus yang membahayakan lah. Okey, sebab ada Bacillus yang menyebabkan infeksi kepada telinga dan mata. Okey, ini adalah contoh bakteria yang awak boleh ingat, iaitu E. coli yang berada dalam usus manusia, dan Salmonella biasanya menyebabkan keracunan makanan, dan juga yang ketiga adalah Bacillus. Okey, seterusnya kita pergi kepada virus. Okey, virus contohnya apa yang telah berlaku sekarang adalah COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh apa? Bakteria ke virus? Disebabkan oleh virus COVID. Jadi, virus ini dia lebih halus daripada mikroorganisma lain. Okey, dia ni lagi halus daripada mikroorganisma lain. Dia lagi kecil, lagi halus, dan dia hanya boleh dilihat dengan mikroskop elektron. Apa beza mikroskop elektron dengan mikroskop biasa? Ya, mikroskop elektron ini memberi satu gambar ataupun image yang dapat dilihat dengan lebih jelas lagi. Okey, jadi contoh yang kita boleh belajar virus yang ada sekarang selain daripada COVID-19 adalah Human Immunodeficiency Virus ataupun dikenali sebagai HIV. Okey, HIV itu disebabkan oleh virus ya. Dan satu lagi adalah influenza virus. Influenza A, influenza B, ini adalah disebabkan oleh virus. Biasanya virus ini boleh dielakkan dengan pengambilan vaksin. Okey. Jadi, setelah kita belajar tentang beberapa jenis organisma, mikroorganisma, kita perlu tahu bahawa mikroorganisma ini dia mengalami proses hidup. Ya, contoh kita mengalami proses hidup, kita makan, kita bernafas, kita bergerak, kita pergi tidur, kita pergi makan, kita pergi shopping. Ini adalah manusia punya proses hidup. Tetapi mikroorganisma juga mempunyai proses hidup sendiri. Contohnya proses hidup bertumbuh, di mana awak cuba lihat pada roti. Okey, nampak roti tu ada yang hitam-hitam itu bukan kismis tapi itu adalah kulat yang tumbuh pada roti. Dia bertumbuh dan dia adalah bergerak. Okey, dekat sini sepatutnya ada video. Okey, bergerak. Bila kita nanti pada masa akan datang, saya akan tunjuk bagaimana mikroorganisma ini bergerak dan image itu ditangkap di bawah mikroskop. Dan juga kita dapat mengetahui bahawa mikroorganisma ini juga bernafas. Sebagai contoh, kita tengok yang saya tunjukkan ini ada botol dan juga belon. Ini adalah satu eksperimen yang menunjukkan mikroorganisma ini bernafas, di mana kita akan ambil yeast, ya, kita boleh beli yeast dekat kedai macam yeast Maurifan tu yang nak buat roti, nak buat kek dan sebagainya. Yeast tu dicampurkan dengan gula. Apabila yeast dicampur dengan gula dan dicampur dengan air, dia akan bertindak balas. Okey, apabila dia bertindak balas, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida itu akan menyebabkan belon ini mengembang. Okey, jadi gas apa dihasilkan tadi? Gas karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dilepaskan dan ini menunjukkan bahawa mikroorganisma mengalami proses pernafasan. Okey, setakat ini sahaja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.